Last, Okey. soalan last sekali. Tanker tu, berapa liter dia boleh bawa? Tanker tu. Ah. Okey. Yang tu menarik bang. Yang itu aku pun nak tahu. Ah. Berapa banyak dia boleh bawa? Betul Macam ni. mana dia nak tahu berapa banyak dah turun Ah. Dalam tangki tu dia bawa 95 je ke, 97 je ke, diesel ke semua. Tapi yang itu aku cerita nak video. Sabar. Kena tunggulah pula. Sabar, aku kan bijak. Video yang lepas, Bak bertanya pada aku, Gan, kalau kau bijak lah kan, apa kata kau cerita pasal tanker? Dia kata, berapakah saiz tanker ini? Berapa banyak minyak boleh isi? Come on lah, Bak. Ni ABG ni kot. Juara Compero Drag Race, babe. Palong 2 komen ni 9. Kau jangan main-main dengan aku. So aku rasa bagi korang yang dekat luar pun korang nak tahu kan bahawa berapa besar sebenarnya tangki minyak dekat tanker ni. Dan pada masa sama, mesti dah nak tahu kan minyak apa yang diisi. Adakah RO95, adakah RO97, ataupun diesel atau semuanya? Yang itu kita akan jawab nanti. Tetapi sebelum itu, dah alang-alang kita dekat terminal minyak Shell ini. So kita akan masuk ke dalam, kita akan berjumpa dengan orang yang hebat ataupun saintis Shell ni. Kita nak tanya dia macam mana minyak Shell FuelSafe 95 ini dihasilkan. Tapi macam biasalah, bagi anda yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Yang dah subscribe, jangan lupa tekan loceng. Dan make sure korang tonton sampai habis untuk tahu fakta menarik tentang tanker ini. Okey? Tunggu apa lagi? Jauhlah! Inilah dia orang yang abang ceritakan tadi tu. Orang yang sangat-sangat penting dekat Shell ini. Di mana beliaulah antara orang yang terlibat dalam buat minyak Shell FuelSafe ni. So, kita bersama dengan saintis Shell. Colin, apa khabar? Hai Abang Gan, lama tak jumpa. Yes, last kita jumpa tahun lepas kan? Ya, betul juga. Okey, Ya. Colin. Mungkin ramai yang nak tahu dekat sini. Sebenarnya macam mana minyak Shell FuelSafe 95 dihasilkan ataupun dibuat? So I think you're more expert pasal benda ni. Semua orang nak tahu macam mana benda tu dibuat. Mungkin boleh ceritakan dekat mereka? Ya, bukan senang ya. So sekarang kita berada di Terminal Shell. Yep. Dan di belakang saya kamu boleh tengok tangki petrol ya. Sebelum kita masuk ke dalam lori, kita akan letakkan aditif khas dengan Dynaflex Technology Shell. Ya, itu cara dia. Aditif yang kita hasilkan tu ialah hasil daripada R&D kita yang satu proses yang berterusan. Okey. Kita ada lebih daripada 170 orang ahli sains dan jurutera yang selalu akan mencari bahan kimia yang khas untuk memperbaiki lagi petrol kita. Dan kita mesti mengetahui sedikit sebanyak tentang enjin. Sebab teknologi enjin sekian berubah. Canggih, makin canggih. Semakin canggih. Tapi kalau makin canggih, mungkin ada masalah lagi. Suhu yang lebih tinggi dan stres yang lebih tinggi. Jadi, Betul. petrol pun kena ubah untuk menyesuaikan dengan keadaan yang berlainan. Ya. Jadi, kita sekian lama ni selalu membuat uji kaji, kita cari ramuan yang baik untuk perbaiki lagi. Sebagai contoh, kita buat Shell FuelSafe ni hasil daripada 5 tahun R&D. Okey. 5 tahun. Dan kita jalan lebih daripada 3 juta kilometer. 3 juta, okey. Dengan lebih dari 250 kenderaan. Okey. Kira buat testing everything lah. So, itulah kira macam tu lah proses yang dibuat untuk menghasilkan minyak Shell FuelSafe 95. Okey Colin, so bercerita tentang minyak petrol tadi tu kan.
Ya. So ramai yang anggap bahawa minyak petrol itu adalah sama. Tetapi persoalannya, betul ke sama ataupun ada perbezaan tak sebenarnya khususnya untuk Shell Fusion 95 lah. Mungkin boleh cerita kat dia orang sikit benda tu. Okey, begini. Aditif kita ada 3 perkara yang berbeza. Yes. Pertama ialah kita ada aditif pengurang geseran. Ini akan memberi kita ekstra jimat. Okey. Ya. Yang kedua, kita ada aditif untuk membersihkan enjin. Jadi enjin akan ekstra bersih Okey. dan ini memberi enjin yang lebih lancar, lebih efisien. Alright. Dan ketiga, dia ada aditif atau molekul untuk ekstra perlindungan. Jadi enjin akan kurang kehausan kurang dan perlindungan lebih baik dan kurang karat. Ya, itu kelebihan dia. Bahan api petrol akan datang daripada tangki kita dan semasa kita tambahkan petrol ni, kita akan masukkan aditif juga di dalam. Boleh tengok part di belakang tu, itu aditif yang akan dicampurkan dalam bahan api dan dia akan masuk terus ke dalam Tanker. ya. Dan saya nak tambahkan satu lagi perkara. Okey. Contohnya, kalau kita pergi kedai nasi lemak kan. Nasi lemak, okey. Ya, nasi lemak kita mesti mau setiap kali kita pergi mesti mau rasa sama, Betul, kualiti sedap. sama. Betul. tak? Betul. Jadi yang penting ialah proses dia. Proses dia mesti bagus. Dan samalah dengan petrol kita. Kita ada proses juga. Jadi setiap shipment daripada kapal tu ada sertifikat dia. Oh, Kita ada sertifikat tengok bahawa semua parameter untuk bahan api atau petrol tu semua tercapai. Mesti ada sulfur yang betul, semua betul. yep. Baru kita boleh accept. Dan dari kapal sampai tangki sampai ke lori, kita check 4 kali. 4 kali? 4 kali kita check kualiti untuk pastikan yang petrol tu tak dicemar dan kualiti dia baik. Ya. Dan lepas tu kita tambahkan aditif. I see. So, pembuatan bahan api itu bukan sahaja dari segi membuat aditif dan tambahkan, tapi juga proses pembuatannya. So, bukan saja dari sini, dari terminal ni, kita pun akan hantar ke stesen kan. Di stesen, kita akan cek juga kalau ada air atau pencemaran. Betul. Dan dalam setiap hari, manager stesen pun akan cek kalau ada air ke apa-apa. Jadi, kita nak pastikan bahawa pengguna semua sure produk tu bagus sekali. Okey, kita cek ada proses dari kapal sampai ke kereta anda, ya. Jadi itu proses dia. Kiranya secara kesimpulan apa saya katakan, daripada kapal datang ke tangki datang ke sini, dan macam mana additif tu bekerja adalah semasa minyak ni dimasukkan ke dalam tanker, dia akan campur dengan additif sekali masa itu. Betul, ya. Oh, dari segi kualiti, banyak kali cek Yes. Oh, okey guys. So itu kau dengar sendiri penjelasan daripada saintis, daripada Shell. Ini bukan abang cakap, ini orang pakar cakap ni. Dan apa yang saya nampakkan secara dasarnya, secara asasnya, minyak itu sama sebenarnya. Tetapi yang berbezanya adalah dari segi ramuan dia. Betul. Ramuan dia, rahsia dia yang aku cuba korek daripada dia tadi, dia tak nak bagi tahu. Dan nombor rahsia kan. Lepas tu dari segi the quality dia, dari segi dia punya perbezaan dia, itulah yang berbezanya. Okey, terima kasih banyak. Hari ini banyak yang saya belajar hari ini. Yang saya dapat privilege datang ke sini untuk tengok how the process. Serius, saya sangat-sangat bangga lah, macam ibarat macam aku dah bekerja kat sini Nabil. Okey. So terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi. Yep. Harap kita cepat jumpa lagi. Yep. Thank you very much for your explanation. Memang Terima cantik. kasih. Cantik. Pastikan pakai Shell Fusion Nadifar, ya. Okey, kita dah dengar dah penjelasan daripada saintis sendiri, dan kita menjawab pula fakta yang aku janji kat korang tadi tu kan, yang Bak tanya tu kan. So sebenarnya untuk tanker ni dia ada beberapa type tau, dan ini adalah salah satu type dia, di mana kalau type kecil dia boleh load sehingga 32,000 liter, dan untuk yang ini jenis yang besar boleh load hingga 45,000 liter pada satu masa yang sama. Dan ada juga bertanya kan, yang katakan adakah satu tanker ni hanya satu type minyak sahaja yang boleh masuk? Sebenarnya dia ada beberapa varian, antaranya satu tanker yang sama
boleh isi RON 95, boleh isi RON 97, boleh isi diesel. Dan ada juga yang tanker memang khas untuk 95 saja. Dia tak ada satu jawapan yang spesifik dekat sini. Kiranya kalau tank itu dalam tu memang 95, dia akan spesifik untuk 95 saja. Dan kalau kau anda nampak dekat atas tu, dia ada partition, tank 1, tank 2, tank 3. So kiranya satu tank mungkin 7,000 liter. So setiap tank tu adalah minyak yang berbeza ataupun minyak yang sama. Dan fakta yang tiga menarik adalah untuk minyak daripada sini masuk ke dalam tanker, dia hanya mengambil masa 1 minit untuk isi 1,800 liter pada satu masa sama. Kira 1 minit 1,800 liter. Kiranya untuk selesaikan satu tanker ini cuma ambil masa lebih kurang 15 minit sahaja. Okey? So aku harap benda ni dah menjawab apa yang korang terfikir-fikir selama ini. Macam mana tanker ni. Tetapi yang paling penting adalah selepas kita dengar apa yang dikatakan oleh saintis, kita dapat tahulah hanya yang berkualiti saja yang akan masuk. Sebab dia kena buat banyak lapisan ataupun tapisan yang kena buat. Okey? So kita dah selesai kat sini. Apa kata sekarang kita pergi pula ke stesen minyak, kita nak tengok dia orang load kembali, macam mana proses dia nak load kembali ke dalam tangki dekat stesen minyak. Jom, jom. Kita dah sampai dah dekat stesen minyak ni. So kita dah tengok proses daripada terminal. Sekarang ni kita dah sampai ke stesen minyak. So apabila tanker sampai ke sini, proses dia kau akan nampak sama exactly macam dekat airport tau. Akan ada pekerja Shell, dia akan bagi guide, dia akan bantu driver ni untuk masuk ambil position. So selepas dah ambil position semua, so lepas tu pekerja Shell ni dia akan pergi tengok seal tu, yang saya cerita seal tu, sama ada seal itu telah dibuka atau tidak. So kalau tak terbuka, maksudnya belum dibuka lah, masih okey lagi lah. Dan seterusnya, dia akan check dia punya level. Dia ada sensor level tu yang menyatakan dalam tank ni ada produk. So maksud dia ada dua sensor, satu di bahagian sini dan juga satu di bahagian atas. Mana sensor bawah dan juga sensor atas. Once everything okey, dia akan buat proses unload, buat turun. So, macam mana pula kita nak tahu sama ada minyak ni telah diturun sepenuhnya ataupun dah kehabisan minyak? Kalau cara dulu, kalau kau perhatikan pekerja Shell, dia akan pergi dekat tangki, dia akan buat marker, satu kayu kan, dia buat letak pemadam kan. Itu cara dia nak check. Tapi sekarang ni dah maju, kebanyakan stesen minyak dia nak pakai sensor dah. Dekat bahagian dalam tu dia nak boleh check sama ada dalam tangki minyak ada atau tidak. Yang paling penting adalah sebelum dia buat turun proses tu, dia orang akan buat last final check sama ada minyak dekat tangki ni ada berlaku pencemaran ataupun tidak. This is the last check. Okay? So I think this is the process, the whole process macam mana kita tengok macam mana minyak Shell Fuel 95 dihasilkan. Selepas tu macam mana daripada kapal pergi ke terminal masuk ke tanker bawa ke stesen minyak, the whole process. Tetapi apa yang saya nampak adalah dia punya proses dia nampak simple tapi memang detail di mana dia menjaga kualiti dia tahu. Kualiti dia memang dijaga kau-kau. Jadi terbukti bukan semua minyak itu sama, tapi yang pasti minyak Shell memang berkualiti. Dan lebih penting adalah persoalan yang menyatakan bahawa semua minyak itu sama, sebenarnya adalah tidak benar. Sebabnya setiap minyak ada additif dia masing-masing. Seperti Shell, dia ada ramuan yang di Colin cerita tu, ramuan special yang diletakkan pada minyak dia. Okey? So abang harap video ini telah menjawab persoalan anda. Kepada Al-Bakri yang tanya pasal tanker, aku dah jawab dan harap bagi korang yang nak tahu pasal tanker pun korang dah jelas dah. Okey? So I think sampai sini saja video kali ini. Saya belajar sangat-sangat banyak pasal benda ini. Saya sangat-sangat excited. So I think see you guys on my next video. Macam biasalah bagi anda yang masih belum subscribe dulu. Yang masih belum subscribe, bagi anda yang masih belum tekan loceng. Penat kot buat video ni. Okey? Kita jumpa lagi dalam masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Ciao.